Welcome back to kelas Cikgu Linda. Bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 1. Hari ini Cikgu akan meneruskan lagi bab 5 iaitu dalam tamadun awal dunia. Jangan ke mana-mana. Hari ini apa yang kita nak belajar adalah subtopik 5.2 iaitu perbandingan sumbangan tamadun awal dunia. Mari kita terokai satu persatu perbandingan ini. Ya anak-anak, sebelum ni kita dah belajar 5.1 kan? So kita dah tahu. Kita lihat ada 4 tamadun ini. Setiap tamadun ini mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Mari kita lihat perbandingan setiap tamadun dalam 5 aspek. Kita akan teroka 5 aspek ini untuk 4 tamadun yang kita telah pelajari dalam 5.1. Kita akan lihat yang pertama, pemerintahan dan pentadbiran. Kedua, kegiatan ekonomi mereka. Teknologi yang digunakan oleh tamadun-tamadun awal dunia. Kesenian dan kesusasteraan. Dan yang terakhir, kita akan lihat bangunan dan kemudahan. Mari kita terokai satu persatu. Pertama, kita akan lihat dari aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Bagi tamadun Mesopotamia, tamadun itu diperintah oleh raja. Okey. Kemudian negara kota mereka akan bersatu untuk membentuk sebuah empire. Maksudnya dia akan menjadi ada banyak kota, akan bentuk empire, dia akan jadi lebih hebatlah tamadun itu sebab empire mereka akan menjadi lebih besar. Dan mereka ada kod undang-undang Hammurabi yang diperkenalkan oleh Hammurabi sendiri. Okey. Bagi tamadun Mesir Purba pula, okey, kita ada Fir'aun lah. Dia punya pemerintah dia Fir'aun. Fir'aun itu dianggap sebagai kuasa Tuhan. Kemudian raja akan berkuasa mutlak. Okey, dan raja mempunyai pandangan selepas mati dan mereka menghormati mayat untuk dikebumikan. Okey, ni kita dah tengok dah sebelum ini kan. Tamadun Indus. Okey, pemerintahnya adalah golongan pendeta. Okey, golongan pendeta ni golongan agama lah. Di mana ia ada pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Okey. Manakala tamadun Huanghui, sistem politik berasaskan negara kota. Okey, pada waktu ini masyarakat dan keluarga mereka adalah unsur yang sangat penting. Okey, kemudian dia pembahagian ada kelas-kelas sosial, ada kelas atas, kelas bawah, kelas tengah, bezalah. Okey, berbezalah setiap kelas itu. Kemudian kuasa raja datang daripada syurga. Kemudian raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Okey? Anak-anak boleh beza tak pemerintah dan corak pentadbiran 4 tamadun ini? Okey, cikgu rasa boleh ingat kan? Raja, Fir'aun, pendeta. Kemudian kita ada di sini kuasa raja. Seterusnya kita akan lihat kepada kegiatan ekonomi. Okay. Pada tamadun Mesopotamia, kegiatan ekonomi mereka ada macam ni. Pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan golongan hamba. Okey. Dia punya pentadbiran dia ataupun kota dia kita kata ditadbir secara berpusat. Itu oleh golongan agama dan golongan raja. Okay, kemudian raja tadi juga akan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani di kawasan tamadun mereka. Tadilah kawasan mereka lah maksudnya. Okay. Tapi mereka ada banyak pekerjaan lah kat sini. Okay. Tapi yang utama petani. Okay. Manakala di tamadun Mesir Purba pula mereka banyak buat aktiviti pertanian lah. Okey, pertanian. Okey, petani-petani juga kena bayar sewa tanah kepada raja. Okay, selepas itu ada juga yang menjalankan aktiviti perdagangan.
Tamadun Indus, okey, nampak tak pertanian adalah sumber ekonomi mereka. Mereka tanam barley, gandum. Kemudian ada juga yang menternak haiwan seperti lembu dan kambing. Ni kain kapas tadilah, okey, tenunan kain kapas, buat kerja logam. Kemudian perdagangan. Ni kita dah teroka pada bab 5.1 tadi, kan? Boleh ingat lah kan? Dan kemudian kita ada tamadun Huang Hui. Okey, tanamannya ialah sekui, tanam padi. Selain itu kita ada gandum, barley dan juga dia menternak haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan okey. Okey, manakala teknologi pula, teknologi tamadun Mesopotamia, mereka ada sistem tali air. Bercipta gangsa. Buat roda, ada roda nampak ni kan, roda kan, ada saur, bajak, kemudian ada sistem nombor, kemudian ada kalender 12 bulan, mencipta emas dan mencipta kertas daripada daun papirus. Manakala tamadun Mesir Purba, dia punya teknologi hebat dalam matematik dan geometri, dalam kemahiran perubatan, boleh merawat, betul, bagus. Kemudian pembinaan dan terusan. Kemudian kita ada kalender sudah. Dalam Mesir Purba guna kalender 365 hari. Kemudian penciptaan kertas juga. Okey. Di tamadun Indus, kita ada jurutera yang pandai membuat kota dibina daripada grid yang tepat. Kemudian ada sistem peparitan dan pembentungan. Dan juga ada kalender dan juga penciptaan kertas. Manakala tamadun Huang Hui, kita ada cipta sutra, buat peralatan daripada besi, adanya mata wang shilling sudah dicipta, adanya pengangkutan jalan dan terusan, dan akhirnya dia mencipta kompas magnetik. So, anak-anak, di setiap kerajaan mereka ini ada pelbagai teknologi yang berbeza. Okey, begitu juga corak pentadbiran mereka yang berbeza. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Kita lihat pula kesenian dan kesusasteraan. Mesopotamia dia menggunakan tulisan cuneiform. Ini contoh cuneiform lah. Okey, penduduk pandai membuat nukilan puisi. Lepas tu mereka pandai buat rekaan patung-patung lah. Banyak dia buat patung-patung, orang kata apa, muka-muka pemimpin lah, untuk diingati, supaya kenal kan. Kemudian yang kedua kita ada tamadun Mesir Purba. Okey, mereka menggunakan tulisan hieroglif. Okey, kemudian lakaran hasil pertanian, lakaran-lakaran dapat ditembak di tembok batu, dinding lukisan dan di kawasan-kawasan perkuburan. Tamadun Indus, kita ada tulisan bentuk piktograf. Okey, kemudian banyak penghasilan balang yang mempunyai ukiran geometri dan motif alam. Manakala tamadun Huang Hui, dia menggunakan juga piktograf. Ni contohlah kan. Hasil cipta puisi yang romantik, kemudian lirik diolah dalam pelbagai bentuk tradisi, kan. Hasil lukisan diukir pada tembikar. So daripada seni dan sastra pun terdapat perbezaan yang berlaku di tamadun ini. Okey, tamadun awal dunia ini. Dan yang terakhir kita lihat kepada binaan, bangunan dan kemudahan seni bina mereka. Okey, tamadun Mesopotamia kita tahu dia ada zigurat. Ni kan zigurat. Kemudian kita ada taman tergantung Babylon. Di Mesir Purba, of course, siapa tak kenal kan? Kita ada piramid dan Sphinx. Ni tempat ibadat. Tamadun Indus, kita ada kolam mandi besar tadi cikgu tunjuk. Tadi Mohenjo-daro, Harappa pun cikgu dah tunjuk. Sebelum ni sistem paik dan dia ada Dewan Perhimpunan. Ni kota lah, kota apa? Apa tu ni pertempatan ataupun kita kata kota mengikut grid tadi. Terakhir, di tamadun Huang Hui kat sini dapat lihatlah kekurangan seni bina monumen. Tetapi ada bandar pertama tadi kita tengok pada dinasti zaman Shang kan, iaitu bandar Anyang. Kemudian kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Okey, inilah perbezaan ataupun kita kata perkembangan
binaan ataupun 5 aspek yang kita pelajari pada hari ini, di mana setiap daripada 4 tamadun itu menunjukkan perbezaan daripada pelbagai aspek. Okey, setiap tamadun mempunyai keistimewaan dan kegemilangan masing-masing. Dan di sini kita boleh lihat kepakaran dan teknologi mereka sedia ada, okey, menjadikan tamadun ini terkenal dan gemilang dalam ciptaan seni bina, teknologi, okey, dalam pemerintahan, dalam ekonomi, menjadikan mereka berkembang dengan lebih pesat dan diingati sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, tamat sudah cerita tentang perkembangan tamadun dunia ini. 4 tamadun ini, cikgu harap murid-murid boleh ingat dan boleh menguasailah perbezaan 5 aspek tadi yang kita belajar. 5 aspek yang utama dan boleh menilai keistimewaan, kegemilangan dan perbezaan tamadun ini. Juga harap video ini bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu. Okay, terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa stay home, stay safe. Lindung keluarga, lindung diri, lindung semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.